Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bertemu kita pada malam ini, iaitu Rabu malam Khamis, malam 8, malam yang ke-8 Syawal. InsyaAllah masih lagi kita dalam lingkungan guru, berkenaan dengan guru. 3 hari berturut-turut kita memberikan info, memberikan pujian kepada guru kita. Kita mengangkat guru kita menjadi orang yang sangat-sangat mulia di sisi kita, insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi join, insya-Allah. Terima kasih juga kepada guru secara tidak langsung saya, iaitu Dr. Wan Zainal Abidin. Terima kasih di atas kesudian menonton pada rancangan saya pada malam ketiga ini, insya-Allah. Seperti biasa, insya-Allah kita malam ni kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pahalanya dapat kita sampaikan kepada mereka yang telah pergi daripada kita, lebih dahulu daripada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya rasa suara dengan baik insyaAllah pada malam ini insyaAllah. Cuma taklah secantik semalam kot sini. Saya ingat saya nak kena ubah balik saya punya earphone-nya insyaAllah. Sebab saya ingat guna yang itu okey, tak okey punya. Kena pakai yang lama balik. Lama punya insya-Allah. Okey insya-Allah sahabat-sahabat dan rahmati Allah sekalian. Ini insya-Allah akan jelas. Lebih jelas suaranya insya-Allah. Okey insya-Allah ini lebih jelas suaranya. Mudah-mudahan sebelum saya memulakan, saya nak minta okey. Okey insya-Allah sahabat-sahabat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada malam ini saya akan berkongsi hadis berkenaan guru yang didoakan makhluk langit, lautan dan muka bumi. Guru yang didoakan makhluk langit, lautan dan muka bumi. Itulah dia keistimewaan seorang guru kita. Seorang guru istimewanya sangat luar biasa. Makhluk yang mendoakannya bukan sebarangan makhluk. Segala-gala orang yang mendengar setiap tutur kata bicara dia semua mendoakannya. Okey. An Abi Umamah Al-Bahili قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضائلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جهرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس للناس الخير إن شاء الله. Okay. Apa yang dimaksudkan oleh hadis tersebut? Tu dia. Apa yang dimaksudkan oleh hadis tersebut? Kejap Jap, ada something tiba-tiba ni. Kena ni, jap. Okay, InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada line terputus ni. Kena setting balik. Rasanya okey kot Di siaran ada nampak line terputus ke? Sebab di sini line putus ni. Kena buat balik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, daripada Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang yang pertama adalah ahli ibadah dan seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim bermula dari seorang abid, seperti keutamaanku bermula dari orang yang paling rendah di antara kalian. Okay. Kemudian baginda melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan muka bumi, bahkan semut yang ada di sarangnya seperti ikan paus di lautan, akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi, nombor hadis 2609. Okay, pengajaran. Hadis ini dia menceritakan dua orang yang mulia di sisi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah seorang ahli ibadah. Yang kedua, orang yang berilmu.
Orang yang berilmu ni bukan semesti para alim. Sesiapa yang menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu itu juga ibadah. Maka sesiapa yang menuntut ilmu juga dipanggil orang yang berilmu. Sebab dia berusaha untuk mencari ilmu. Yang berbahayanya ialah apabila orang itu tak nak cari ilmu. Itu paling bahaya sekali. Okay. Itu yang kata dua orang yang berada di sisi Rasulullah SAW. Yang pertama ahli ibadah. Ahli ibadah ni orang yang kuat dalam ibadahnya. Yang kedua seorang yang berilmu. Menuntut ilmu itu juga ibadah. Okay. Dan dia berkata keutamaan seorang alim dari seorang abid. Tapi keutamaan dalam perkara ini ialah seorang yang alim, makna seorang yang ilmu, yang berilmu berbanding abid. Dan keutamaanku adalah dari orang yang paling rendah di antara kalian. Maksud dia paling rendah di antara kalian ialah orang yang dia tidak bangga diri. Orang yang paling rendah ni ialah orang yang dia cool, zuhud, tahap dewanya zuhud, tapi tidak sampai kufur. Jangan zuhud sampai mendatangkan kufur. Dia zuhud. Zuhud maknanya dia tidak membangga diri, dia tidak menunjukkan diri dia ilmu, dia tidak. Dia relax, cool, tenang je. Sesungguhnya Allah akan mendoakannya, malaikat mendoakannya, serta penduduk langit dan muka bumi mendoakannya, sehinggalah penduduk lautan mendoakannya. Orang yang ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang mencari ilmu, cari, belajar, tuntut, study, semua tu ada. Semua tu dipanggil sebagai ahli, orang yang ilmu, orang alim. Itu semua. Maka di situ dia nak menunjukkan bahawa pengajaran. Apa yang hadis ni nak bagi tahu? Gangguan teknikal Okey, apa yang hadis ni nak bagi tahu ialah pengajaran yang pertama. Kedudukan orang yang berilmu, yang beramal adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Kedudukan orang yang berilmu, yang beramal adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Maknanya di kat sini, mereka yang rajin beribadah belum tentu dia rajin berilmu. Tetapi orang yang berilmu insya-Allah dia rajin ibadah. Maksudnya kita jangan buat sesuatu perkara buta tuli. Jangan buat sesuatu perkara buta tuli. Kita buat ikut suka kita je, jangan. Sesuatu perkara itu hendaklah kita buat berdasarkan ilmu yang kita ada. Ilmu yang kita ada. Jangan buat buta tuli. Tak elok. Itu dia. Itu maksudnya apa yang nak disampaikan oleh hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua ialah guru yang memiliki ilmu dan mengajarkan serta membimbing orang lain untuk menjadi insan soleh dan bertakwa akan didoakan kebaikannya oleh semua makhluk langit, bumi dan air. Guru ni dia bagi ilmu, dia ajar ilmu, dia bawa orang lain dengan ilmu dia untuk jadi insan soleh dan takwa. Dua tu je. Matlamat seorang guru ni nak jadikan seseorang insan itu soleh dan takwa. Maknanya dia kuat dalam memegang ilmu dia. Dia amanah, dia jujur dalam memegang ilmu dia. Maka di situ nak bagi tahu kat sini ialah orang yang macam ni sentiasa didoakan. Orang yang begini sentiasa didoakan. Baik di langit, di bumi dan di lautan. Orang yang begini sentiasa didoakan. Tetapi jika dia sombong dengan ilmunya, maka wallahu a'lam bissawab. Lain marja' wala. Maka dia kena, orang yang berilmu insya-Allah, orang yang ada ilmu insya-Allah dia tidak akan sombong. Dia akan dia akan amanah dengan ilmu dia. Di situ Okey. Yang ketiga, poin yang ketiga. Fudail bin Iyad berkata, seorang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya akan dipanggil dengan kebesaran oleh para malaikat yang ada di langit. Seorang yang alim mengamal ilmunya dan mengajarkan ilmunya akan dipanggil dengan kebesaran oleh para malaikat langit. Maknanya dia dimuliakan di langit. Sangat-sangat dimuliakan. Dia tidaklah orang cakap dia tidaklah dia sekadar
orang cakap orang yang menyebarkan ilmu biasa tidak. Ilmu ini bila dinamakan ilmu yang biasa ke ilmu yang luar biasa ke, semua itu adalah ilmu yang mana diangkat oleh malaikat, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah diamalkan ilmu macam mana pun. Yang penting bila kata ilmu, maka semua yang dia sebarkan itu adalah ilmu yang akan diangkat. Tak kira ilmu apa pun, tak kira. Yang penting ilmu tu bermanfaat. Janganlah kau sebar ilmu sesat, maka salah di situ. Kita sebar ilmu sesat, maka kita salah di situ. Sebarkan ilmu yang baik, insya-Allah manfaat, insya-Allah. Didoakan dunia dan akhirat, insya-Allah. Oleh sebab itu, ayuhlah kita menjadi guru. Dekat sini dia nak bagi tahu, ayuhlah kita menjadi guru. Maksudnya guru yang umum. Guru yang sangat-sangat umum. Tak kira lah kau duduk level mana sekalipun, ayuhlah kita menjadi guru dengan menyampaikan ilmu yang benar dan bermanfaat kepada orang lain melalui apa jua media sekalipun. Facebook, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Amalkanlah, insya-Allah. InsyaAllah dengan sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang diamalkan dan disebarkan. Itu dia, insyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian saya ringkas pada malam ini, sekitar dalam masa tak sampai 20 minit, akan dimanfaatkan seluas-luasnya pakat-pakat tekan butang share. InsyaAllah kita akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Okay, insyaAllah. Dan esok kita akan cerita pula berkenaan mencegah penyakit berjangkit. InsyaAllah, sahabat-sahabat, sekadar itu dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga SOP kita, jaga kita, insyaAllah.